Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi kita untuk subjek sejarah. Okay, pada hari ini, kita akan masuk topik baru iaitu Unit 9 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okay, apa yang murid-murid akan pelajari adalah pertama, murid-murid dapat mengetahui latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka ni? Siapa orang pertama yang membuka Melaka ni? Seterusnya, murid dapat mengetahui rentetan perjalanan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya, murid dapat mengetahui peristiwa pembukaan Melaka. Dan yang terakhir, murid dapat mengetahui asal usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. So nanti murid-murid akan mengetahui keempat-empat perkara ini. Siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melaka? Perjalanan macam mana Melaka itu terbina dan pembukaan Melaka itu sendiri, dan dari mana asal usul nama Melaka. Kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dua buah buku telah merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Buku tersebut ialah Sulalatus Salatin dan Suma Oriental. Berdasarkan sumber ini, Parameswara atau Sultan Iskandar Shah merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kat sini tengok atas ni nombor 1. Sulalatus Salatin. Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dekat buku Sulalatus Salatin ni dia bagi tahu Sultan Iskandar ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Ini buku yang pertama. Buku yang kedua, Suma Oriental pula, dia memberitahu Parameswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Ini dua buku ini yang menyatakan, merekodkan bahawa Parameswara atau Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Tahukah anda Sulalatus Salatin juga dikenali sebagai sejarah Melayu yang naskah asalnya ditulis oleh Tun Sri Lanang. So penulis dia adalah Tun Sri Lanang. Dan Suma Oriental merupakan sumber Portugis yang ditulis oleh Tome Pires. So Suma Oriental ni orang Portugis yang tulis. Manakala Sulalatus Salatin adalah ditulis oleh penulis Melayu yang bernama Tun Sri Lanang. Kat sini dia tanya, cerdas minda, siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka menurut Suma Oriental? So Parameswara lah jawapan dia. Mari kita tengok seterusnya. Latar belakang Parameswara. Siapa Parameswara ni? Parameswara ialah putera raja kerajaan Melayu daripada Palembang. Parameswara ialah putera raja kerajaan Melayu daripada Palembang. Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. So Parameswara ni merupakan puteraja kerajaan Palembang. Bila Palembang dijajah oleh Majapahit, so Parameswara cuba untuk membebaskan
Palembang daripada jajahan Majapahit. Okey, dalam pertempuran tu, okey, Parameswara dan pengikutnya okey kalah. Okey, bila dia kalah, okey, Baginda terpaksa melarikan diri bersama-sama pengikutnya. Kat sini dah kata dah, Parameswara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana telah diserang oleh Majapahit. So bila dia dah tak selamat berada dekat Majapahit tu, okay, dia terus mengajak pengikutnya untuk melarikan diri daripada kerajaan Majapahit tu untuk melindungi keselamatan dirinya dan pengikutnya. Okay, pengalaman Parameswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Daripada kat sini kita boleh lihat, okay, walaupun Parameswara ni tak menang bila dia bertempur dengan kerajaan Majapahit tu, tapi sebabkan pengikut dia nampak pimpinan daripada Parameswara tu, so dia ikut juga ke mana saja Parameswara tu pergi. Sebab dia nampak Parameswara ni ada sifat pemimpin yang bijaksana. So semua pengikut yang setia dia, pengikut setia Parameswara ni akan ikut Parameswara. Okey, itu adalah sedikit mengenai latar belakang Parameswara. Okey, di sini dikata, tahukah anda Temasek ialah nama lama bagi Singapura? Temasek ialah nama lama bagi Singapura. So selepas so bila Parameswara tu dah kalah, so dia larikan diri ke Temasek. Temasek nama dia adalah sekarang ni adalah Singapura. Okey, so kat sini pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Okey, bila dia dah larikan diri daripada Palembang, okey. So bila dah keluar daripada Palembang, so dia meninggalkan Palembang, Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya, okey, melalui banyak cabaran sehinggalah dia tiba di Temasek. Apa kelas Temasek nama yang sekarang ni? Singapura. Okey, kita tengok kat sini. Kisah yang pertama, dialog yang pertama ni. Parameswara dan para pengikutnya menaiki kapal terbang Parameswara dan para pengikutnya menaiki kapal, okey, menuju ke Temasek. Okey. So, sampai sahaja ke Temasek, okey, Parameswara bertemu dengan Temagi. Siapa Temagi ini? Temagi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah di Temasek. So, Temagi ini merupakan orang perantara lah. So, apa-apa sahaja urusan, okey, Parameswara akan berurusan dengan Temagi ini. Okey, so bila sampai saja ke Temasek, okey, Parameswara meminta izin untuk berteduh di Temasek. Okey, so bila Parameswara meminta izin, Temagi pun memberi kebenaran untuk memberi izin untuk Parameswara dan pengikutnya menetap di Temasek. Okey. Semasa Parameswara berada di Temasek, okey, Baginda melihat kedudukan Temasek ni sangat bagus untuk menubuhkan kerajaan yang baru. So Baginda berfikir-fikir, alangkah baiknya jika beta dapat membina kerajaan di sini. Kerana apa? Kerana kedudukannya yang strategik. Tengok kat sini ada kapal, okey, orang boleh datang berdagang kat sini. Itu dalam fikiran Parameswara. Okey. So, Parameswara telah merancang serangan ke atas Temagi kerana Parameswara berhasrat untuk menjadi pemerintah di Temasek. Okey, semasa serangan berlaku, Temagi telah terbunuh. Apabila kerajaan Siam telah mengetahui,
Okey, kat sini. Okey, so bila Temagi telah mati, okey, bila kerajaan Siam telah mengetahui bahawa Temagi telah mati, okey, kerajaan Siam sangat marah. Okey, so dia nak balas dendam. Dia kata hutang darah harus dibayar dengan darah. So kerajaan Siam telah bersiap sedia menyiapkan kelengkapan perang untuk menyerang Parameswara di Temasek. Dia marahlah sebab apa? Orang suruhan dia dah dibunuh oleh Parameswara. So setelah Parameswara tahu dia kerajaan Siam kerajaan Siam nak menyerang Parameswara, so Parameswara bersama dengan pengikutnya berundur ke Muar, okey, mencari tempat yang baru. Okey, so bila sampai sahaja di Muar, okey, baginda melihat banyak sangat biawak di kawasan tersebut. So baginda merasakan tempat itu tidak sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan. Okey, so bila Parameswara rasakan tempat ini tak sesuai, dia minta wakil pengikutnya untuk pergi ke Senin Ujung melihat keadaan di sana. Okey, so maka pergilah pengikutnya ke Senin Ujung. Okey, sampai saja ke Senin Ujung. Okey, sampai saja ke Senin Ujung, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun yang boleh dia buat untuk pemerintahan. Maka pergilah dia, okey, berlayarlah dia ke mana? Okey, mari kita lihat peristiwa pembukaan Melaka. Okey, kebijaksanaan Parameswara sebagai tokoh terbilang terbukti apabila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan baru. Okey, nampak tak di sini? Okey, sepanjang perjalanan, okey, beliau pergi daripada sebuah negeri ke negeri yang lain. Okey, baginda akan melihat suasana persekitaran tempat tu. Okey, strategik ke tidak untuk dia membina kerajaan di situ. So nampaklah yang Parameswara ini, okey, dia mempunyai daya pimpinan, okey, bijaksana untuk memilih tempat yang baik untuk membuka kerajaan yang baru. Okey, tadi kan, okey, daripada Senin Ujung, okey, baginda melihat Senin Ujung tiada apa-apa, so baginda meneruskan perjalanan bersama pengikutnya sehinggalah sampai ke muara Sungai Bertam. Okey, apabila Parameswara sampai sahaja ke Sungai Bertam, okey, baginda ternampak sebuah perkampungan nelayan, lalu beliau singgah di situ. Okey, bila dah sampai ke perkampungan nelayan ni, okey, dah penat kan berlayar kan. Okey, maka baginda pun mengajaklah pengikutnya untuk berburu mencari makanan. Okey, dalam perburuan, telah berlaku satu peristiwa yang mana Parameswara telah menyaksikan anjing buruannya telah ditendang oleh seekor pelanduk putih. Baginda rasa kagum. Okey, kerana pelanduk putih itu telah menolak anjing buruannya sehingga jatuh ke dalam sungai. Nampak tak? Bayangkan seekor pelanduk yang orang kata lemah ni, bukan lemah lah, maksudnya seekor pelanduk yang kecil ni, okey, berjaya menendang seekor anjing yang besar. Okey, so bila baginda melihat, Parameswara melihat peristiwa tersebut, okey, baginda berpendapat tempat itu sungguh bertuah dan sesuai untuk dijadikan kerajaan apabila melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, baginda terus mengambil keputusan untuk membuka
sebuah kerajaan baharu, okey, dengan menamakan kerajaan ini dengan nama pokok Melaka tempat baginda bersandar. Okey, nampak tak kat sini? Baginda terus menamakan pokok Melaka itu sempena nama tempat baginda bersandar. Tanpa berfikir panjang, dia nampak peristiwa pelanduk pelanduk itu menjatuhkan anjing buruannya ke dalam sungai. Okey, baginda terus yakin yang bahawa tempat ini sesuai untuk dijadikan kerajaan baru dia, baru baginda. Okey. Okey, seterusnya mari kita lihat asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Okey. Melaka telah diberikan nama daripada pelbagai sumber Okey. Antara sumber-sumbernya adalah daripada sumber tempatan, India, Arab dan Barat. Okey, so ada 4. Okey, ada 4 yang memberi nama Melaka ni. Okey, pertama kita tengok Sulalatus Salatin. Okey, Sulalatus Salatin menceritakan bahawa nama Melaka ini berasal daripada pokok Melaka. Okey, yang mana ia merupakan tempat para mesuara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Okey, tadi kan kita dah tengok peristiwa pelanduk putih menendang anjingnya. Okey, dan inilah dia gambar pokok Melaka tempat para mesuara bersandar. Okey, ini adalah buku dia, Sulalatus Salatin. Sejarah Melayu. Ini adalah sedikit tulisan dialog dalam buku Sulalatus Salatin. Okey, apa nama kayu tempat kita berdiri ini? Maka sembah orang, kayu Melaka namanya tuanku, kayu ini. Maka titah baginda, jika demikian Melakalah namanya negara ini. So daripada sini kita nampak baginda menamakan Melaka daripada tempat dia bersandar, tempat baginda bersandar. Okey, so soalan Cikgu Mas kat sini, namakan haiwan yang menendang anjing perburuan para mesuara dalam Sulalatus Salatin. Apakah haiwan dia? Dia pelanduk putih. Okey, so ini sumber rujukan yang pertama. Okey, daripada Sulalatus Salatin. Okey, seterusnya daripada sumber Arab. Okey, sumber Arab. Okey, Arab menyebut Melaka sebagai Malakat. Okey, dia tambah T dekat belakang gitu. Arab dia tambah T pada bahagian belakang. Okey, Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Perhimpunan segala dagang. Sebabnya semua orang berhimpun di Melaka. Semua orang berkumpul, berdagang, melakukan urusan jual beli dekat Melaka. Sebab itulah dia berikan nama Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Dekat situlah nanti orang akan, dekat situlah berlakunya hubungan diplomatik, orang berjual beli, berjual beli rempah ratus, pakaian, pakaian, minuman, segala-galanya berlaku di Melaka. Oleh sebab itulah sumber Arab ini memberi nama Malakat kepada Melaka yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Semua orang berhimpun di sana untuk melakukan aktiviti perdagangan di sana. Itu daripada sumber Arab. Seterusnya sumber India. Sumber India telah mengikut mitos Hindu menyatakan Melaka disebut Amalaka. Yang ni kalau India dia tambah A di hadapan.
Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Okey, sebabnya mitos dia, kepercayaan masyarakat Hindu ni, Melaka ni, daripada Amalaka. Disebut Amalaka kerana pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Ini daripada sumber India. Seterusnya Sumatera Oriental. Nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka. Digantikan K tu digantikan dengan Q. Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Tu maksud dia. Pelbagai sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka, membuktikan Melaka ni merupakan pusat pertemuan pelbagai bangsa dari seluruh dunia. Pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan selepasnya. Kita perlu bersyukur dan menghargai warisan negara serta bekerjasama menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran negara. So daripada kita lihat tadi, asal usul nama Melaka ni terdapat daripada daripada India, Arab, Barat dan sumber tempatan. Ini menunjukkan Melaka ini dia mempunyai satu pusat yang mana dia mempertemukan dengan pelbagai masyarakat daripada seluruh pelosok negara, daripada China, daripada India, Arab, semua tu untuk berhimpun melakukan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan di Melaka. Nampak dekat sini, nampaklah yang Melaka ini merupakan sebuah negara yang maju, pusat pentadbiran ekonomi yang sangat-sangat maju pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. So daripada pembukaan Melaka inilah menjadi titik tolaknya, asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan yang seterusnya. So amat besarlah untuk kita bersyukur dan kita hargai warisan nenek-nenek moyang yang dahulu kala yang telah bekerja keras untuk memajukan, menubuhkan kerajaan Melaka ni. Itu kita kena hargai warisan-warisan yang ada pada zaman dahulu. Oleh sebab itu kita perlu menjaga kemakmuran negara. Seterusnya, apa dia keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara? So ada sebab kenapa Melaka ni dijadikan, maksudnya Parameswara ni telah menubuhkan Melaka ni sebagai pusat pemerintahannya. Sebab pertama adalah kelebihan dia di mana Melaka ini pertamanya dia terlindung daripada tiupan angin monsun. Yang mana apabila berlakunya tiupan angin monsun, perairan Selat Melaka ini dia terlindung daripada tiupan angin monsun, yang mana membolehkan kapal-kapal berlayar dengan selamat. So bila kapal berlayar nak datang, maksudnya bila pedagang-pedagang datang berlayar ke Melaka, mereka terlindung daripada tiupan angin monsun kerana Melaka dilindungi oleh perairan Selat Melaka. Nampak tak? So bila dia datang ke Melaka, selamatlah sebabnya Melaka dilindungi daripada perairan Selat Melaka. Seterusnya yang kedua adalah kedudukan yang sangat strategik. Kenapa? Kerana Melaka terletak di antara
jalan laluan timur dan barat. Okey, so dengan kedudukan yang strategik ini, okey, ia secara tidak langsung telah menarik minat para pedagang untuk singgah berdagang di Melaka. Senang untuk mereka akses kedudukan yang strategik. Okey, so yang ketiga adalah kebijaksanaan pemerintah. Kenapa? Kerana para mesuara ini telah menjalankan konsep pemerintahan yang terbuka. Pentadbiran yang para mesuara telah mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka yang mana semua orang boleh datang untuk menjalankan hubungan diplomatik. Boleh datang berdagang. Bawalah apa saja barang-barang yang ada untuk berdagang di Melaka. Oleh sebab itu, okey, dengan tawaran yang diberikan oleh para mesuara tu telah menarik minat semua pedagang daripada seluruh pelosok dunia. Sebab dia mengamalkan konsep terbuka. Tiada sekatan untuk melakukan aktiviti perdagangan. Oleh sebab itu mereka berasa senang, mudah untuk datang berdagang di Melaka. Seterusnya secara tidak langsung, okey, dengan konsep pemerintahan yang dilakukan oleh para mesuara ini, okey, secara tidak langsung, okey, Melaka telah dapat menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Nampak tak kat situ? Bila dia telah melakukan pemerintahan keterbukaan, okey, dan pentadbiran cekap telah menarik minat masyarakat ataupun saudagar daripada pelbagai pelosok. Okey. So sebelum kita habis ni, okey, kita akan buat aktiviti sedikit. Okey, pertama Temasek merupakan nama bagi negara Singapura. Okey, seterusnya nombor 2, mengapakah para mesuara mendapati Temasek sesuai dijadikan kerajaan? Kedudukannya yang strategik. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, di manakah letaknya perkampungan nelayan yang disinggahi oleh para mesuara? Dekat mana? Sungai Bertam. Yes. Okay, nombor 4. Siapakah pengasas Melaka berdasarkan buku Sumak Oriental? Siapa dia? Sultan? Siapa? Para mesuara. Sumak Oriental yang first tadi. Para mesuara merupakan putera-raja kerajaan Melayu daripada mana? Palembang. Okey, so nombor 6. Apakah alasan para mesuara menyatakan Muar tidak sesuai jadikan pusat pemerintahan? Kerana banyak biawak yang berada di Muar. Okey, seterusnya nombor 7. Siapakah penulis buku Syulatus Salatin? Tun Sri Lanang. Alright, so yang terakhir, berdasarkan sumber Arab, Melaka disebut sebagai Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Okey, so selesailah kita punya aktiviti pengukuhan question and answer. Okey, so sebelum kita habiskan topik, okey, kita nak imbas kembali, okey. Mengenali pengasas Kesultanan Melaka, okey, para mesuara, okey, merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka, okey, yang mana baginda berasal daripada Palembang, okey, putera raja daripada Palembang.
Okey. Kenapa para mensuara meninggalkan Palembang adalah kerana baginda tidak dapat untuk mengalahkan kerajaan Majapahit, yang mana baginda ingin membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. So bila baginda merasakan dirinya sudah dalam keadaan terancam, baginda bersama dengan pengikutnya meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek. Bila telah menuju ke Temasek, baginda ingin menubuhkan kerajaan di Temasek kerana merasakan Temasek mempunyai kedudukan yang strategik. Semasa baginda ingin mengambil pemerintahan Temasek di bawah pemerintahan Temagi. Temagi telah mati. Bila Temagi telah mati, kerajaan Siam berasa sangat marah kerana para mensuara telah membunuh orangnya. So bila para mensuara tahu yang kerajaan Siam ingin menyerangnya, maka baginda larilah ke Muar. Sampai saja di Muar, baginda merasakan tempat itu juga tidak sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan kerana kawasan itu terdapat banyak sangat biawak. Maka pergilah baginda ke Senin Ujung. Senin Ujung juga tidak ada apa-apa. Maka pergilah baginda ke Sungai Bertam. Di Sungai Bertam itulah baginda telah menemui peristiwa yang mana pelanduk putihnya telah menendang anjing buruannya. Daripada situlah baginda telah memberi nama Melaka, sempena dengan tempat baginda bersandar. Asal usul nama Melaka diberikan pelbagai sumber. Sumber tempatan daripada Sulalatus Salatin, India, India Malakat, Arab, Amalaka, dan Barat Malako. Alright. Itu saja untuk topik kali ini. Semoga murid-murid semua dapat memahami sedikit sebanyak mengenai pengasas mengenai pembukaan Kesultanan Melayu Melaka. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.